Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهمية هذا الحديث artinya keadaan sangat indah dan sangat penting ini hadis. Yani hadis innamal a'malu binniyat itu bermula ini hadis setengah daripada beberapa hadis yang sangat penting yang dikatakan padanya pada ini hadis madarul Islam. Artinya tempat beredar agama Islam. Nah, madar tempat beredar, tempat apa dia? Tempat berpusing ataupun tempat berkeliling. Nah, macam kalau tu nak panggil apa? Kalau rabau panggil tempat pusing kata, panggil apa? Tempat bulak, apa dia? Romot. Sini panggil romot. Romot. Nah. Tu kelimah putih round about. Tu sungguhnya tak? Round about. Ya. Tempat pusing. Itulah madar. Dan kalau kita nak banding juga tempat pusing tu macam Kaabah lah. Tempat pusing lah tu. Nah, tapi panggil mataf. Tempat tawaf, tempat keliling. Itulah nak katanya apa yang dikatakan hadis ini madar. Tempat pusing, tempat beredar agama Islam. Sebab semua tu kembali kepada ini. Nah, segala-galanya bahagian hati sinilah. Sebab tu kata innamal a'malu binniyat. Maka iaitu ini hadis ialah asal dan pokok. Dan boleh lagi kita panggil apa? Umi. Nah, asal, pokok, umi. Kalau nak kata lagi pun apa lagi? Akar tunjang. Nah, seolah-olahnya pada agamanya, agama Islam. Dan atas ini hadislah beredar dan berpusing oleh kebanyakan daripada hukumnya, hukum agama.
Nah, tengok kita buat sesuatu nak jadi hukum salah ke apa dengan kait dengan syarat amdan sengaja. Nah, dia sakut dengan hati. Sekalipun buat tu rupa terkadang bawa pada jadi kufur perbuatan. Umpama kita dipaksa sujud kepada makhluk. Maka sujud rupa sujud dengan hantarkan anggota ya 7. Gak rupa perbuatan tu orang rupa kufur dah tu. Tapi oleh kerana kita dipaksa, maka hati kita tidak pun kosak sujud. Dia pula kepada niat. Illa man ukriha wa huwa mutmainnun bil iman. Kan? Hati kita wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada. Sedangkan hatinya yang tetap dengan iman. Tapi rupa zahir sujud kepada makhluk. Ataupun dipaksa supaya kata mengkejikan kepada agama, mengkeji dan menghina kepada Quran. Itu rupa semua tu rupa kufur. Tapi dah Allah mengistisnakan illa man ukriha. Malaikat orang yang dipaksa. Walhal hatinya yang tetap di atas iman. Atau kelip pada niat tu. Dan cuba tengok kita mengaji bab. Apa dia bab tolak. Cerai isteri. Bukan? Cerai isteri. Kalau kita guna dengan lafaz kinayah. Juga terpulang kepada niat kita. Aku tinggallah engkau. Sekadar tu. Maka kita orang yang pendengar, orang yang mendengar ni. Tak boleh nak hukum lagi kata itu adalah tertolak isterinya. Terhati atas tuan punya. Kita tanya dia, mu apa niat kamu? Kosak kamu. Kau dia jawab, aku kosak cerai. Baru kita hukum jatuh isteri kamu. Aku tidak kosak cerai. Kan? Itu nak kata banyak hukum agama ni tergantung dengan hati. Sakut dengan niat. Sebab tu hadis niat ini merupakan asal pokok dan tempat beredar agama. Kebanyakan hukumnya. Nah, itulah. Telah berkata Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Itu kitab Sunan. Nah, Abu Daud. Bila itlaq Abu Daud As-Sijistani. Nah, semua tu terjemah telah kita lalui semua tu. Nah, ada dulu terjemah dia. Pada bicarakan sanad hadis dulu. Nah, iaitu pada muka surat 9 dulu. As-Sijistan iaitu Al-Imamul Hafiz Abu Daud masyhur dengan kunyah. Nah, Abu Daud nama dia Sulaiman ibnul Ash'ath ibnu Amr ibn Amir. Dia telah lahir tahun 202, mati dia 275. Nah, berkata Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Apabila murad Abu Daud lain, kena kait. Nah, umpama Abu Daud At-Tayalisi. Kan? Rahimahullahu ta'ala. Dia kata, sungguhnya ini hadis. Satu nisfu daripada agama Islam. Seolah-olah agama kita bagikan dua bahagian, maka hadis ini satu nisfu daripada agama Islam. Sebab apa? Boleh dikatakan satu nisfu? Kerana bahawasa agama itu ada kalanya yang zahir. Yang zahir itu dan iaitu amalan. Ini jumlah muqtaridah. Dan ada kalanya yang batin. Dan iaitulah niat. Dua tu. Amalan yang zahir. Amalan yang batin. Nah, tak kala agama tu. Ada kalanya yang zahir. Itu amalan. Dan ada kalanya yang batin. Dan iaitulah niat. Jadi niat sebahagian daripada agama. Tu murad
Abu Daud kata, intaha. Dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahawa ini hadis 1/3, yakni 1/3 daripada agama. Apa makna kata Imam Syafi'i 1/3 daripada agama? Dan telah menyata akan wajah demikian itu, akan wajah demikian perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata ini hadis 1/3. Apa wajahnya? Ini panggil telah mentaujih. Oleh siapa? Telah menyatakan wajah, mana telah wajah kalau Arab, telah menyatakan wajah demikian itu, demikian perkataan Imam Syafi'i, iaitu bahawa ini hadis 1/3 daripada agama. Wajahnya telah menyatakan wajah oleh Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Dia menyata pada kitabnya Imam Baihaqi As-Sunan As-Saghir. Dalam kitab Sunan Saghir bagi Imam Baihaqi menyata dengan katanya, kata Imam Baihaqi rahimahullah, dia kata, dan ini yang tersebut ialah kerana bahawa usaha hamba itu hanya adalah ia dengan hati, satu, dan lidah dengan lidah, dua, dan dengan anggotanya, hanya hamba yang ni lain pada lidah. Tak sunyi pada tu, tilik situ. Nah, apabila usaha hamba tu ada kalanya dengan hati semata-mata, ada kalanya dengan lidah, dan ada kalanya dengan anggota. Panggil 3. Kalau gitu, dan niat, iaitulah salah satu daripada 3 bahagian yang 3 itu. Tu mana 1/3. Sebab tu pula bila kita bercakap tentang sebab bagi riddah, sebab bagi putus agama, pun salah satu daripada 3. Imma dengan i'tiqad, sakut dengan hati. Imma sakut dengan lidah, perkataan. Dan ada kala sakut dengan perbuatan selain daripada perkataan. Maka hati 1/3 daripadanya. Ini telah mentaujih oleh Imam Baihaqi rahimahullah akan perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kata ini hadis salah satu daripada agama. 1/3, 1/3. Kemudian bahagian niat itu ialah yang menterjihkan, yang memberatkan atas dua bahagian yang lain. Apa kata tadi? Nak katakan seorang itu jadi murtad, na'udzubillah min zalik, dia kata sesuatu ke perkataan. Maka nak hukum jatuh ke tidak, putus ke tidak putus, kena pulang kepada niat tadi. Dia kata niat itu yang menterjihkan atas dua bahagian yang lain. Bukan semata-mata sujud pada makhluk tu dihukumkan tanggal iman ataupun putus Islam. Tidak. Bukan semata-mata orang tu kata perkara yang menanggal tu selalu dihukumkan. Tidak. Kena tak pulang kepada qasad dia. Terkadang terlancar lidah dengan tidak sengaja. Terkadang ia dipaksa. Terkadang ia terlupa. Rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Tu nampaklah yang Imam Syafi'i kata, tilik pada agama itu ada kalanya sakut paut dengan hati semata-mata, ada kalanya bersakut dengan lidah, perkataan, ada kala bersakut dengan anggota selain lidah, terpanggil perbuatan. Kemudian bahagian niat ialah yang menterjihkan atas dua bahagian yang lain,
yakni kerana kedua bahagian yang lain, iaitu perkataan dan perbuatan. Ia ialah perkataan dengan lidah, perbuatan dengan anggota. Sebab apa? Yang boleh kata niat itu mentarjahkan kerana bahawasanya apanya? Niat. Kita lihat ibarat panggil badal lah tu. Nah, kalau tak ada nya, isim selalu kaedah ibarat. Kalau tak ada nya, kerana bahawasa niat. Nah, itu isim selalu ni kerana bahawasanya apanya? Niat. Itu panggil badal. Itu segi ibarat. Kerana bahawasanya niat terkadang adalah ia niat itu ibadat yang terasing dengan sendirinya. Terkadang makna niat ni tak ada bersangkut dengan perkataan, tak ada bersangkut dengan perbuatan. Diri niat tu sendiri daripada ibadat terasing. Tengok, barang siapa cinta akan suatu kebaikan, tapi dengan tidak buatnya, dituliskan baginya suatu kebajikan. Semata-mata ham. Ya, kita duk mengaji dalam bab mutabak qasak niat. Ada 5 mutabak qasak. Yang pertama hajiz, terlintas sekaligus dengan tidak berpanjangan. Yang kedua panggil khatir, terlintas serta berpanjangan. Yang ketiga hadithun nafs, bercakap-cakap dalam diri, duk berkira mengira di dalam hati dengan tidak kata apa-apa. Yang keempat hammu, cita hati atas buat sesuatu tapi dengan tidak memutus. Ham. Nah, yang kelima azam, cita hati serta memutus di atas buat sesuatu. Maka ulama mai bincang ham, hak cita nak buat sesuatu tapi dengan tidak putus, maka tilih. Kalau cita pada pihak kebajikan, ditulis satu kebajikan. Tapi kalau cita pihak maksiat, tidak ditulis, tidak diambil salah. Ham. Kalau azam, kau yang rajah kata, azam atas buatkan maksiat serta memutus hati, maka dikira dah salah. Satu kan kata tak dikira. Jadi ala kulli hal nak menyatakan niat ini terkadang ibadat terasing. Walaupun tak kata apa. Nah, itulah makna kata kembali balik kepada niat tadi yang menterjahkan atas dua bahagian yang lain. Dan dia sendiri itu terkadang jadi ia ibadat yang terasing dengan sendirinya. Nah, tak ada kena masuk perkataan, tak ada kena masuk perbuatan. Supaya panggil tafakur. Keduk kira, itu masalah buat niat saja dah. Nah, masuk dalam cakap hadis nafsi. Keduk fikir dalam diri. Kalau duk cakap dalam mulut tak ada kata apa. Nah, kadang mari azal di hati nak buat sesuatu. Kadang mari cinta. Kadang kita gantung taklid. Kalau aku dapat harta, aku nak bersedekah. Kalau aku dapat sesuatu, aku nak buat kebaikan 1, 2, 3. Ada cerita saja. Buat tak sekali. Terkadang cerita begitu lebih baik pada amal zahir. Kita tengok di bawah tu. Kita tengok lagi. Dan bahawasa perkataan yang sunyi daripada niat juga dan perbuatan yang hampa daripada akidah, daripada pegangan, tiada keduanya itu diri ibadat. Nah, perkataan yang sunyi daripada niat dan juga perbuatan yang hampa daripada akidah. Tempat nyata sekali, tengok orang-orang kufur. Nah, bila sunyi daripada akidah yang sahihah, walaupun buat akan perbuatan macam mana sekalipun tak dijadikan ibadat. Seperti tengok ke data. Katanya, dan kerana itulah, kerana apa?
kata perkataan yang sunyi daripada niat, perbuatan yang hampa daripada akidah. Bila itlaq maksudnya al-lafzu iza utliqa insarafa ila al-kamil. Pakai kaedah tu, mana ia hampa daripada akidah, yakni akidah yang sahihah. Akidah yang sah maksudkan bercara bila itlaq. Ada apa semua orang ada akidah. Semua ada pegangan. Tengok orang punya agama, semua ada pegangan, bukan? Tapi akidah yang batilah. Ada yang berpegang, macam-macam pegangan, bukan? Tu bila itlaq, kerana perbuatan yang hampa daripada akidah ni, akidah yang sahihah. Akidah Islamiyah. Itu murak. Itu bahawasa perkataan yang sunyi daripada niat dan perbuatan yang hampa daripada akidah, ialah akidah yang sahihah. Tiada keduanya itu apa? Perkataan yang sunyi daripada niat dan perbuatan yang hampa daripada akidah yang sahihah. Tiada keduanya itu diri ibadat. Dan dari kerana itulah, kerana kata bahawasa perkataan yang sunyi ila akhir itu bukan diri ibadat, kerana itulah datang pada hadis niyatul mu'mini khairum min amalihi. Dia buat mai sekerak je hadis ni. Al-haditha. Sambung lagi tu, kita taklid di bawah tu, sambung lagi. Tengok arti dulu. Artinya, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat di hati orang mukmin tu lebih baik daripada kerjanya. Kalau kata-kata, lebih baik daripada katanya. Kalau perbuatan, lebih baik daripada buatnya. Mana kata amalan dia masuk bila tu? Kerana murad dengan al-amal pada lurah, al-mihnah wal fa'l. Maka terbenar fa'lul lisan, terbenar fa'lul a'dha. Jadi hadis pendek kata, niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Lepas tu sambungan hadis bawah tu, qauluhu al-haditha. Kena ibarat sikit, al-haditha, kita baca nasab begitu, orang panggil kata jadi maf'ul bagi fi'il yang mahzuf. Bila terkedi, tamim. Terkedi lagi, selagi pula terkedi mudah. Maknanya al-haditha, itu bercara kaedah nahu. Al-haditha jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf. Kedi tamim. Lepas tu di samping tu terkedi mudah pula satu lagi. Tamim baqiyatal hadithi. Kalau kita tak terkedi mudah, sekadar terkedi amil saja. Tammimil haditha. Terkedi mudah pula. Tammim baqiyatal hadithi. Tammim baqiyatal hadithi allazi rawahu at-Tabarani rahimahullah ta'ala. Rawahu fil mu'jamil kabiri. Maknanya hadis yang dibawa datang dalam kitab Sunan Sarid. Hak saat ni tu kita duk cakap dalam kitab Sunan Sarid tu. Tak habis lagi. Dia tamat dia depan tu lah. Wabillahi taufiq intaha. Itu kata dia. Mana ni kita masih duk dalam kitab Sunan Sarid lagi ni. Maknanya dia mari hadis tu satu qit'ah. Satu qit'atan minal hadis. Atau orang petani panggil seketok. Seketok. Ada panggil. Sini cakap lagu tu. Panggil apa? Secoen. Gitu dah. Secoen. Boleh kita tahu satu lurah. Satu coen. Ialah satu keratan tu lah. Kalau kata satu keratan tu banyak-banyak cakap. Qit'atan. Qit'atan minal hadis, juz'un minal hadis. Secoet lah. Kalau secoet tu dekat dengan lurah petani panggil sejuri. Daripada juz'. Jurais juga. Jurais. Jurais. Kita satu juri. Jurais pun ada cakap juga. Masya Allah bahasa ni dah. Baik.
Sekerat daripada hadis yang sepenuhnya ni dia. Iaitu yang telah riwayatkan hadis ni oleh Imam Tabarani rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir dia. Riwayat daripada An Sahl bin Sa'din, riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ragam hadisnya 5942. Tu apabila timbulnya orang buat tarqim kan hadis mudah dan senang kita carinya. Kita tak ingat hadis ni, pun tak ingat ayat, dia kata ayat 2, ayat 5 dalam surah sekian, mudah kita buka Al-Quran. Bagi orang ingat tak ada nak ragam tak ragam tu. Hadis dalam dada semuanya. Al-ilmu fi sudur. Kita ni fil kutub tu nak pada ragam tu. Nak nombor surat berapa dah itu kan. Bagi yang ke berapa hadis nombor apa tu. Semua tu kalau kira hadis nombor berapa tu tambah habis doa semua tu. Tapi untuk baik, untuk senang, untuk baik kebajikan lah. Tu dia. Baik. Hadis ni juga wa auradahu Sayyuti telah mendatangkan ini hadis oleh Imam Sayyuti rahimahullah fil Jami' as-Saghir. Dalam kitab hadis dia Al-Jami' as-Saghir ragam 5 atau 9296. Wa tamamuhu, sambungan hadis ni niyatul mu'mini khairum min amalih. Sambungan dia wa amalul munafiqi khairum min niyyatihi wa kullun ya'malu ala niyyatihi fa idza 'amila al mu'minu 'amalan nara fi qalbihi nurun. Ni sambungan hadis ni. Artinya Hasan ni kata niat orang mukmin itu lebih baik daripada amal, lebih baik daripada kerjanya. Sama hadis dulu, dan amal kerja orang munafik itu lebih baik daripada niatnya. Betul tak? Kerja orang munafik lebih baik pada niat, kerana niat dia tu buruk, niat dia tu jahat. Tengok, senantiasa mencari jalan untuk nak merosakkan agama. Kalau zaman Nabi SAW, kita nak merosakkan apa Nabi, nak menghalangkan Nabi. Tengok di belakang mata dia tu. Dia kata la irja'na ilal madinati la yakhrujanna al-a'azzu minhal azall. Tu dia bercakap tu, mari bila dia duduk sama awak dia kata orang mukmin tak ada, dia cakap sama dia. Arti mari daripada niat dia buruk tu. Dia kata la irja'na ilal madinati. Demi, mengingat bersumpah benar. Demi sekiranya kita kembali, jika kita kembali kepada Madinah nanti, kita apa dia? La yakhrujannal a'azzu minhal la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azalla. Cuba tengok, dia agak diri awak dia al-a'azzu, dia agak. Dia orang paling mulia. Murak dengan al-azalla, yang hina, muraknya puak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin mai duduk di Madinah. Dia kata mana? Apabila kita balik ke Madinah nanti mengeluar oleh puak yang mulia, ini puak kita, mengeluar akan yang hina puak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tu. Sedangkan mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Tu tengok tu, ucapan di molek dia tu. Tu kata amal orang munafik lebih baik pada niat. Yang mengucap tu, nashhadu innaka la rasulullah. Saya ceritakan surah Al-Munafiqun. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kemain tu. Mengucap dia, ucap tu lebih pada kita orang mukmin lagi. Kita orang mukmin biasanya orang nak jadi Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Satu kaum la ilaha illallah, tak payah asyhadu. Kan tak khilaf. Tapi dia ni sungguh nashhadu innaka la rasulullah, kemain dia taukid. Innaka la rasulullah. Allah, manisnya mulut.
Atau kata amal orang munafik ini khair. Niat buruk. Sebab dia mengucap, lidah dia mengucap, buat saja. Kerana dia ambil kesempatan tak kala Nabi SAW diizin memerangi. Umirtu an uqatilan nasa jami'an hatta yashhadu, satu riwayat hatta yaqulu la ilaha illallah ila akhirih. Di akhir tepatnya fa iza fa'alu zalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam atau kama qala. Jadi dia boleh kesempatan yang ambil peluang di situlah. Bila kata apabila mereka lakukan demikian, mengucap, mendirikan salah, bagi orang yang ada harta yang mencukupi syarat, mengeluarkan zakat, maka mereka itu kawalah daripada aku, kata Nabi SAW, akan diri mereka dan harta benda mereka. Situ dia ambil kesempatan mengucap 2 kalimah syahadah. Supaya dia tu terkawal diri dia, darah dia. Dan apabila dia salat dan dia mengeluar zakat, harta dia selamat. Maka dia pun mengucap. Itu mulut dia tu khair. Tapi hati tetap di atas nifaq. Mensembunyikan kufur. Nah, itu kata wa amalul munafiqi khairum min niyyatihi. Nah. Kemudian wa kullun, dan bermula tiap-tiap. Al-lagati mudhaf ilaih. Wa kullun, tiap-tiap ni tiap-tiap daripada keduanya. Wa kullun ay kullun minhuma. Nah, kullun ay kullun minhuma minal mu'min wal munafiq. Tiap-tiap daripada keduanya itu ya'malu, beramal, bekerja ia ala niyyatihi, atas niatnya, niat bagi tiap-tiap. Ala niyyatihi ay niyyati kullin. Nah, atas beramal ia atas niatnya kullin tiap-tiap. Baik. Tafri'. Fa iza 'amila al-mu'minu 'amalan, maka apabila beramal, bekerja oleh orang mukmin akan suatu amalan, akan suatu kerjaan, sama ada kerjaan zuhir kat lidah, perkataan, ataupun zuhir ke anggota kaki, tangan, mata, kepala, perbuatan. Nascaya bersinar pada hatinya. Nara fi qalbihi nurun. Bersinar pada hatinya oleh nur, yakni cahayanya. Inilah hadis sambungan. Kemudian kita kembali kepada ilat yang di dalam Sunan Saghir lagi. Kerana bahawasa apa sebab yang boleh dalam hadis kata niyatul mu'min khairum min amalih ilah. Niat orang mukmin lebih baik daripada amal. Kerana ni pada awal ditajah oleh Imam Bahaqi. Kerana bahawasa perkataan dan amalan itu terkadang masuk akan keduanya, mana masuk ke dalam pada keduanya, pada perkataan dan amalan itu masuk oleh kerusakan terkadang. Mana kerusakan? Dengan seumpama riya, ini dengan riya dan seumpama. Nahwi riya'in, ay bi riya'in wa nahwihi. Dengan seumpama riya, ini dengan riya dan seumpamanya. Apa seumpama riya? Ujub. Sum'ah, buat sesuatu supaya dilihat, tujuan untuk dilihat, bukan lihat untuk lihat saja tak apa, supaya dipuji. Situ tempat salahnya. Supaya dipuji. Memperdengarkan sesuatu perkara supaya dipuji. Tu dia panggil ujub, apa dia riya dan sum'ah. Ujub bermegah-megah dengan dirinya, amalannya dan lain-lain. Allah tu seput tu. Kata seput. Ada juga panggil apa? Seput. Siapa seriu? Sini panggil apa? Siau. Seriau.
Kata ni guna bagi depan seriu. Kata ni guna seriu. Sini seriau. Yawar atas yau. Kita sini seriu. Kata ni oh seriu. Ada juga panggil seria. Dua-dua bahasa kita sana. Ada pun seriau tu jangan guna. Sini guna seriau. Nah. Jadi mana amalan kalau orang hati tak bersih tu jadi ada seriau lah. Mari bahas sini sikit pun lah. Habis tu kata niat orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Sebab apa? Sebab terkadang amal dia masuk tadi. Barang yang merosakkan lah. Nah, terkadang mari hasad, dengki. Tu semua tu apa yang merosakkan amalan. Adapun niat, ini nak ria dengan apa ni niat? Dah kerana ria, buat perkara amalan zahir nak menunjuk-nunjuk supaya dipuji. Ni nak tunjuk apa duk niat dalam hati ni. Orang tak tahu pun kita dah niat. Sebab tu kata kalau orang yang fakir miskin, dia niat di hati kalau aku dapat wang ataupun harta sesuatu, seolah dia duk bazan dalam diri dia. Aku nak buat kebajikan satu. Tapi dia tak ada cerita pada siapa pun. Dalam diri saja. Kamal itu kelebihan dia tu. Lebih baik pada amal. Kemudian kalau amalnya buat sungguh, buat kita. Terkadangnya mari ria main ujung usah. Tu jalan yang hadis pendek bercakap tu. Nah, jadi pentingnya nak jaga niat, nak jaga bersih, nak jaga ikhlas tu lah. Nak situ lah. Dan ikhlas tu tinggi dah lah. Nah, al-ghaniyyu syakir, orang kaya yang syukur, tu lebih lah. Nah, tu. Itu maksud hadis kata niat orang mukmin lebih baik daripada amal tu kerana bahawa perkataan ni panggil amalan zahir lidah dan amalan ni umum ke anggota ya zahir. Terkadang masuk akan ni masuk pada keduanya oleh kerusakan. Rusak dengan umpama ria, dengan seumpama ria, dengan ria dan seumpama daripada ujub. Nah, sum'ah dan lain-lain. Takabbur. Dan niat itu tidak masuk ia akannya. Niat itu tidak masuk ia kerusakan. Niat itu tidak masuk ia kerusakan. Akannya yang ni padanya pada niat. Sebab apa? Sebab rusak dengan ria. Buat lihat. Lihat kan hati tak ada siapa dia lihat. Nah, hanya kecuali Allah ataupun ahlil kashf. Ahlil kashf. Nah, dia boleh tahu bagai dalam hati seseorang. Allah Ta'ala muzahir. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtada min rasulin ilah. Allah yang tahu perkara yang gaib dok tersusuk dalam hati apa Allah Ta'ala semuanya tahu. Pas panggil gaib macam mana Allah Ta'ala tahu semua. Bila tahu tak panggil gaib lah. Ulama jawab kata panggil gaib ni sebah kepada kita. Tak kalau kita tak tahu hati masing-masing kita tak tahu dalam hati yang lain tak tahu bagi dalam hati kita apa yang kita terlintaskan, apa yang kita mau. Kalau tak buat mari ibarat yang menunjukkan bagi dalam hati, tak boleh tahu. Nah, Allah je yang tahu. Lepas tu panggil gaib nasbah dengan kita. Nah, alimul ghaib nasbah dengan Allah Ta'ala tak ada gaib. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah tidak menzahirkan, tidak menyatakan atas perkara gaib akan seorang pun. Illa kecuali liman irtada min rasulin. Kecuali bagi mereka yang ia kehendaki daripada rasul dan lainnya. Termasuklah orang wali-waliullah. Allah Ta'ala memberikan karamat. Siapa mereka boleh tahu bagi dalam hati seseorang apa yang terlintas, apa yang dia niat. Maka bagi orang Allah Ta'ala beritahu begitu. Bagi orang yang hati bersih, dia tidak menyatakan. Tahu pun macam sebab tak tahu gitu. Tapi kita orang yang hati kotor tak boleh tahu bagi sulit. Tahu sulit pun dah selalu dah. Tak pandai jaga rahsia. Aku tahu semua. Mulut telitah aku tahu. Itu rusak. Betul. Apa dah? Ada riwayat Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Pernah Allah Ta'ala beri kasyah kepada dia. Sebab tu ada kata mengaji mazhab Hanafi di antara
ai musta'mal dalam fiqh dihukum najis. Nah, jumhur ulama hukum suci, tetapi tidak menyucikan. Setengahnya suci menyuci seperti mazhab Malik. Tapi mazhab Hanafi ada satu riwayat kata najis. Maka ulama kata hak yang kata najis seketika ia di dalam kasyaf. Sebab dia nampak bila orang ambil wuduk dia nampak ini air wuduk daripada mungkin jamak siap itu ini. Bercampur dia hukum najis tu. Allah dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala minta hilangkan kasyaf. Tak saya nak tahulah rahsia buruk kata saya nak tahu ya Allah. Tapi tahu juga mana tak mampu Allah Taala bagi. Dia tengok dia dapat tahu. Cuma dia boleh nasihat begitu begini. Tu. Tapi kita ni kadang sengaja nak tahu apa yang dalam hati orang. Siapa dalam hati sendiri terlupa. Hati semua baik. Kita sendiri kena semuanya baik. Semua orang lain yang bersalah. Siapa begitu mau rusak kita nah. Sebab tu tak pasal lah. Itu kita nak tahu apa yang dalam hati orang. Itu dia. Ini klik kepada hadis sampai di sini. Wabillahi taufiqu. Sampai di sinilah intaha ni sunan saghid tadi. Dia kata telah menyata wajah demikian oleh Imam Baihaqi pada kitabnya As-Sunan Saghid. Kita nak mari sampai di sini tamatlah. Intaha perkataan Baihaqi rahimahullah ta'ala. Dan perkataan Imam Baihaqi itu juga dan telah nakal akan perkataan Imam Baihaqi saat ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dia nakal bubuh dalam kitab dia pada Fathul Bari. Tak kali ada syarah kitab hadis Sahih Bukhari, maka tak kali ada syarah tentang hadis innamal a'malu binniyat, dia ambil perkataan Imam Baihaqi masuk situ. Itu mana telah nakal akan perkataan Baihaqi itu oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala pada Fathul Bari. Dan kata Abu Zur'ah Al-Iraqiyyu, ini tua kita Tanqihul Lubab. Kita dah mengaji lagi kitab Tahrir. Ngaji kitab Tahrir Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Tahrir dia ikhtisar daripada mata kita Tanqih. Tanqih bagi Abu Zur'ah. Ia ikhtisar daripada kitab Al-Lubab. Lalu tu nama Tahriru Tanqihil Lubab. Kita di pondok-pondok boleh dikatakan buat wirid lah kitab tu. Tahrir Tanqihil Lubab. Bagi Syekh Zakaria Al-Ansari. Tanqih bagi Abi Zur'ah ni lah. Dia anak kepada Zainuddin Al-Iraqi. Ada sebut dalam Barzanji. Fa'auradana Zainul Iraqi walidahu. Zainuddin Al-Iraqi Ibrahim. Itu ayah dia. Ini anak dia. Di mana tu? Kata Abu Zur'ah Al-Iraqi rahimahullah ta'ala pada kitab dia nama Tarhit Tasrib. Maka kitab Tarhit Tasrib ni ialah dia syarah mata kitab hak ayah dia At-Taqrib. Kitab mata hak ayah dia kitab At-Taqrib, dia himpunkan hadis-hadis, maka anak dia ni lah syarahkan Tarhit Tasrib. Dia dak syarah hadis innamal a'malu binniyat ni lah. Dia kata begini. Bermula perkataan Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Perkataan Imam Ahmad menunjuk ia dengan bahawasanya apanya? Al-Imam Syafi'i. Kerana ia Imam Syafi'i dengan keadaan ini hadis satu suluh tu, tadi hak taujah Imam Baihaqi. Dalam tafsir ini dia kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal perkataan dia menunjuk dengan bahawasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kerana ia dengan dia kata keadaan ini hadis satu suluh ilmu tu kerana
akan makna yang lain. Maf'ul kehendak. Kehendak akan makna yang lain daripada barang, perkataan ataupun wajah yang telah taujih oleh Imam Baihaqi. Sebab apa? Kerana bahawasanya Imam Ahmad, hanya tu klik pada situ. Kerana bahawasanya Imam Ahmad radhiyallahu anhu telah berkata dia kata usulul islami ala salasati ahaditsa. Artinya bermula segala asal, segala pokok agama itu atas 3 hadis. Duk keliling atas 3 hadis ni. Yang pertamanya innamal a'malu binniyat. Hadis kita bicara ni. Dan yang keduanya hadis man ahdatsa fi amrina haza fahuwa raddun. Tu muttafaqun alaih. Dan yang ketiganya hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ilah. Imam Ahmad kata kerja agama semua duk keliling atas 3 hadis ni. Sebanyak-banyak merupakan hak lain itu jadi sarahan, keterangan supaya kita mengaji tafsir. Semua makna apa dia kitab-kitab yang dulu semua makna tu mengandung dalam kitab Al-Quran. Dan makna bagi Al-Quran tu mengandungi dalam surah Fatihah. Dengarlah. Dan makna bagi Fatihah terkandung dalam makna bagi bismillah. Pastinya kata pula semua tu mengandung dalam ba dan nuqtah. Dengan mana bi kana ma kana wa bi yakun ma yakun. Habislah. Duk cerita habislah. Meliputi habis. Dengan sebab aku telah berlaku barang yang telah berlaku. Wa bi yakunu ma yakunu. Dengan akulah berlaku barang yang sedang berlaku dan yang lagi akan berlaku. Habislah. Gak 3 tu kita. Barang yang telah berlaku, barang yang sedang berlaku dan barang yang lagi akan berlaku. Semua tu dengan siapa? Dengan aku. Apa tu huraian dah. Al-Quran cerita tu, cerita ni, hukum tu. Tak sunyi pada tu. Mari mengaji hadis pula. Imam Ahmad kata, asal pokok Islam atas 3 hadis ni. Kalau berkecek bab niat, tak lepas pada innamal a'malu binniyat. Apabila selagi tak sunyi pada man ahdatsa fi amrina haza ma laysa minhu, satu riwayat ma laysa fihi fa huwa raddun. Siapa mengada-ngada, siapa mereka-rekakan pada urusan kita ni pada agama, kerana fi amrina ai fi dinina haza, tu ayat mulianya disifatkan dengan haza. Man ahdatsa fi amrina ai fi dinina haza, perkara siapa mereka-reka mengada-ngadakan, menimbulkan pada agama kita ini akan ma laisa minhu, akan barang yang bukan ia darinya, bukan dari amrina. Fa huwa raddun ay mardudun alaih. Maka tak lepas pada ni kita ni. Rekaan tu, rekaan ni tengok turun menurun, rekaan penuh pernah rekaan. Tak ada. Ni panggil bid'ah pada luar ni. Kalau kembali pada luar ke panggil bid'ah. Perkara muhdas. Sebab tu dalam hadis lain kata iyyakum wa muhdatsatil umur. Suruh kita beringat. Wa muhdatsatil umur. Maka ulama tangganya hak muhdatsatil umur, hak yang menyalahi dan bercanggah. Bukan kata semua rekaan tu ialah masalah sesat semua. Tidak. Tengok dalam Quran saja tak nak tengok benda lain. Tengok dalam Quran saja tak nak tengok mana muhdath dalam Quran. Takkan setahu kita masa tulis Quran dulu ada
Tak ada baris bukan? Baris tak ada ah. Baris dah atas bawah. Baris tak ada baris. Tulis huruf saja. Dan titik apa? Nah, satu titik di bawah, dua titik di atas, tiga titik di atas. Tak ada lagi titik, huruf saja. Supaya tengok huruf Rumi ni lah, ada titik tak? A ada titik tak? A, B, C, D tak ada titik satu pun. Tapi hak sekarang nak ada W ada titik. Berapa di atas? W payah apa atas? Panggil apa? Ni punya baca wool. Waw ada titik tu huruf Jawi. Waw ada titik jadi namanya wi. Nah, lepas tu ada juga tambah huruf Jawi. 4.3. Kalau dulu tak ada. Dulu fa qaf. Lepas tu tambah lagi supaya baca tha. Kalau huruf Jawi huruf Rumi tu. Nak beza F dengan P. Sebab huruf Arab dia tak ada pa kan. Dia ada fa ya. Sebab kalau baca faiza ja salah macam faiza jana. Allazi yuwasfisu fi sudah. Salah kan? Lalu tu dia bubuh. Nah, Jawi kita tambah ni baca pa bubuh titik 3. Manakala hak ni dia tambah. Nah, nyata semua tu tambahan reka. Salah ke tu? Tidak salah, menyenangkan, memudahkan, membezakan. Tapi itu bukan semua rekaan itu selalu haram, tidak, dia kena bentang tasyarah. Maka Quran tambah titik untuk memudahkan baca. Kerana huruf cabasa sama aja, beza di titik tak bawah. Tak dua. Nah, berbagi pula baca ta ke ba ke ta ke ti ke tu. Tambah. Ini semua ihdas dia panggil. Jadi kalau kita umumkan, masalah kata salah semua. Lah Quran tak ada kena tengok lain. Lepas tu cara baris pula dah. Ada buat cara baru pula. Kalau lah kita kata di sini tanwin, tambah baru 2. Bagi atas ada 1 dah, tambah 1 pula. Menandakan kata ada tanwin. Lepas tu cara tanwin pada. Kalau nak jemur huruf ikhfa, huruf izhar, baris tak sama pula ada. Ada yang buat baris sama begitu. Ada buat baris selesai kita. Semua tu rekaan ihdah semua tu. Salah ke? Tak ada salah apa kelak. Kena tu kalau nampak baris 2 begitu. Nah, azaban alima. Dia buat baris 2 begitu. 2 tapi tak sama. Ada hak sama, ada tempat ikhfa. Ini semua tu apa panggil ihdas. Maka kalau umum hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu, dah Quran banyak. Faham ai pula dah warna-warni pula dah color Quran dah. Color dah. Ada merah, ada kuning, hijau, biru. Sini tempat bacanya ayat ni 2 ayat buat biru ni. Oi. Tu lagi akan banyak lagi tu. Bunga tepi ni, oi macam-macam ni tengok ni kitab. Ni bunga-bunga, oi macam-macam ni. Ini apa yang semua rekaan. Jadi kalau nak bahas kata setiap bid'ah tu, sesat, kena bercaralah. Itu faham situ dulu. Jadi tak nak tengok di lain, tengok dalam Quran tu sendiri, dalam mushaf tu sendiri. Macam-macam ada. Tapi apa yang ihdas, di segi lughah sahaja. Untuk nak jadi hukum haram halal, boleh ke tidak, itu kena bentang dengan dalil syarak. Itu dia. Baik. Sebab itulah kita tengok sini pun nyata. Nak jadi ke mushaf ke dulu dia tulis dalam ingat dada keluarga sahabat. Tu tulis tidak jadi mushaf sebuah begini zaman dia kan. Jadi siapa masa Abu Bakar, Umar buat pengusara itu nak jadi mushaf sebuah gini sebab takut lupa orang belakang. Abu Bakar sendiri tu nak buat macam mana dia tak buat masa dia. Tengok tu kan dia takut hak umum ni. Man ahdatsa fi amrina, dok takut ke umum ni. Tapi Umar dengan ilham daripada Allah, demi Allah ini adalah baik. Kalau kita biarkan begitu, nanti ayah hafal Quran mati. Dan lagi pula berlaku berperang bergaduh masa tu kuat sangat.
Pak kalau tak berperang pun mati kita ni. Umar kata demi Allah baik. Maka Allah Taala pun taufik hidayah kepada campak ilham dalam hati Abu Bakar, nampak bersetuju di atas pengusuran Umar tadi. Lalu tu panggil pula orang yang penulis wahyu masa tu, diperintah suruh buat mushaf. Tengok Zaid bin Thabit pula, Allah suruh hantuan khalifah kalau suruh perintah ambil batu yang berat, dia berasa tak ada berat. Pandangnya Zuhir batu tu besar berat, tapi dia rasa tak ada berat. Perintah suruh buat yang ni berat ni kerana zaman dia tak suruh buat. Tengok tu. Mana fofok sahabat takut secara umumnya ihdas. Apabila mereka capak, maka buat. Ini orang kata ni mukhassis. Hak dalam umum hadis kata tiap-tiap bid'ah sesat am tapi maksus. Ni tengok fofok sahabat buat. Dia payah mentakhsis ke hak umum tadi. Lalu tu ulama tanggung. Imam Syafi'i sendiri pun dia kata al-bid'atu bid'atani. Dia bagi dua dulu. Al-bid'atu bid'atani. Mari Izzuddin pula bagi 5 pula dah. Tengok dah. Ulama rahimahumullah taala mereka menghilangkan kekeliruan dan kesamaran yang berlaku. Ulama pula apabila timbul zaman ni mai keliru, maka ulama menghurai. Sebab itulah sah dan patut sekali lah digelarkan mereka sebagai warasatul anbiya. Tak ada syak lagi. Tengok kita hidup 1400 lebih pun kan ada mereka tinggal peninggalan mereka turah-turah. Kita yang belakang, Masya Allah walaupun jauh zaman. Tapi kecemerlangan masih ada. Itu dia. Inilah pula balik kepada agama tak sunyi pada tu, iaitu bina di atas 3 usul asal, innamal a'malu binniyat, sakupangnya tu, dan yang kedua man ahdatsa fi amrina haza ilakh, dan yang ketiga al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Semua perkara tak sunyi pada ya halal ya haram, tak ada ya halal ya haram, niat pun ya halal niat ya haram. Tu tak sunyi pada tu. Tu Imam Ahmad kata. Jadi nampaknya keadaan Imam Ahmad tu lain dengan taujih jadi oleh Imam Baihaqi rahimahullah taala. Dan berkata Abu Daud rahimahullah taala, telah bersungguh-sungguh aku pada hadis yang musnad. Pada hadis yang musnad, aku bersungguh-sungguh usaha, maka tiba-tiba ia hujaizah. Maka tiba-tiba ia hadis yang musnad itu dapati 4,000 hadis. Allah, tengok ulama dah. Tu baik mai 4,000 hadis. Apa se haddatsana bu sanad nah. Dapatinya 4,000 hadis dia kata. Kemudian dalam 4,000 hadis tu pula aku tilik dan perhati padanya pada 4,000 hadis tu. Maka tiba-tiba tempat kelilingnya itu dalam 4,000 hadis tu tempat berkeliling segala hukum atau tempat keliling segala hukum agama hanya atas 4 hadis. Allah. Atas 4 hadis. Mana? Yang pertama al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, nyata perkara halal, perkara haram. Dan al-a'malu binniyat. Hadis ni. Dan hadis ini tak ada pada atas. Abi Hurairah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguh Allah yang suci, thayyib, yang baik, yang bagus as-salurah. Tak kala Allah tu yang baik,
yang bagus, yang klik pada yang maha suci. Kerana Allah tayyib, ini Allah yang maha suci dari segala barang yang tak layak dengannya. Ai munazzahun ataupun mutanazzihun, Allah yang maha suci amma la yaliqu bihi wan naqais. La yaqbalu, tak kala Allah tu yang maha suci, la yaqbalu, tidak terima ia Allah illa malaikan hanya akan tayyiban, malaikat hanya ia suci. Asal betul amal tak ikhlas dia tak terima kalau tak tayyib. Nah, tayyib. Halalan tayyiban. Tayyib. Tu masalah hadis tu. Yang keempat, dan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Setengah daripada cantik, setengah daripada elok Islam seseorang itu apa? Ialah tarkuhu, tinggalnya almar seorang akan ma la ya'nihi, barang yang tidak memberi faedah, barang yang tidak beri manfaat ia akannya. Ma la ya'nihi dengan tafsir ay ma la yanfa'uhu, barang yang tak memberi faedah. Tengok kali kita bercakap, cakap banyak tapi tak beri faedah. Orang tak mau dengar, cakap banyak, faedah sikit je. Tak itu ke? Ucapan banyak tapi maksud sikit je. Jadi hak lagi panggil fudul, lebih dia panggil. Nak kalau pokok kayu dia naik banyak, dahan-dahan hak sia-sia, orang catah lebih. Gerak. Jadi semuk je kita ni panggil. Sini panggil apa? Semuk juga. Cara buat semuk je tu. Catah. Buang apa tu? Semuk ni, taruh semuk. Buang lebih. Nak hak penting-penting, hak faedah. Maka dalam hadis sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maka katanya Abu Daud kata, aku duk perhati mari dalam beberapa hadis, berkeliling-keliling atas apa hadis ni, kata dia. Allah. Nah, ini kalau kita mengaji, salah merupakan matan. Hak ni merupakan matan, hak yang lain lagi merupakan syarahan, hasyiah kalau kita mengaji kita. Muqarrirat, mari duk hurai lagi atas tu. Matan, lepas tu disyarahkan. Di atas syarah, dihasyiahkan pula. Hasyiah pula ada panjang, ada apa. Mai muqarrirat pula Allah. Dan kita kata, Allah. Intaha, ni kita duk kisah ni tu, intaha kalam Abu Zur'ah. Ni hak nak ambil daripada kita Tarhut Tasrib. Lepas tu dia taklid bawah tu lah. Hadis al-hadis yang pertama, makna kata hadis innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Al-hadis rawahu Muslimun fi sahihihi, dalam kitabuz zakah, bab dia bab qabulis sadaqati minal kasbit tayyib. Imam dia Muslim, dia masukkan hadis ni dalam kitab dia, dalam tajuk kitabuz zakah. Dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah, letak tajuk Kitabuz Zakah. Dia kumpul hadis ni dalam tempat membicarakan zakat. Lepas tu pecahan pula daripada kitab tu buat bab. Bab qabulis sadaqati, bab terima akan sedekah, diterima ke sedekah tu nak terima daripada minal kasbit thayyibi, daripada usaha yang suci. Kalau kita usaha dengan jalan yang tak suci, berjudi. Bila boleh menang ni, anak sedekah. Diri sedekah tu amalan yang baik, tapi usaha dari mana? Dari usaha yang tak suci. Tipu orang. Hak dapat hasil daripada tipuan tu, kita buat bersedekah. Sedekah tak diterima kerana bukan daripada usaha yang tayyib. Dia masuk dalam bab tu. Imam Nawawi buat tajuk bab qabulis sadaqah minal kasbit tayyib. Payah mai lapar hadis dengan lapar ayyuhan nasu. Ada lagi.
hai segala manusia, innallaha thayyibun, sesungguh Allah itu yang maha suci. Maha suci dari segala barang yang tak layak dengannya, maha suci daripada segala kekurangan. Setengah daripada kekurangan itu apa? Zalim. Allah maha suci. Apabila Allah maha suci daripada situ, bab tu dah tawarik pada hadis kursi, ya ibadi inni haramtu ala nafsi zulma. Sungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku akan buat zalim. Walhamana pula sifat zalim sifat mustahil atas Allah. Bagaimana Allah kata aku haramkan atas diriku zalim? Yani Allah maha suci daripada zalim. Tapi secara balaghahnya seolah-olah kata aku selaku tuan segala-gala, aku nak melaku apa saja atas milikku, ikut aku saja. Tapi di samping itu dia mengatakan aku haram zalim atas diri aku. Tu tara dia tuan sekalian alam tu, dia haram zalim. Oleh itu fala tazalamu. Satu baca fala tazalamu. Kalau baca tazalamu asal tatazalamu idgham, mati idgham. Satu baca fala tazalamu, baca atas hazah salah satu dua ta mengaji kaedah. Apabila beripun dua ta pada bab tafa'un dan tafa'lul, harus hazah salah satu. Itu boleh baca fala tazalamu, asluhu tatazalamu. Baca fala tazalamu, asalnya tatazalamu juga, permati ta satu idgham, tazalamu. Maka jangan kamu menzalimi antara satu sama lain. Setara aku selaku tua, aku haram atas diriku buat zalim. Oleh itu kamu jangan buat zalim antara sesama kamu. Allah hadis tu kat Allah gerunnya. Sepatut kalau aku buat zalim pun siapa taklah kata apa. Sebenarnya sifat zalim tak kena mengena, kan nak panggil makna zalim melakukan sesuatu perkara pada bukan milik. Tak semua makhluk milik dia. Tak sah nak sifat dengan zalim di awal lagi. Tapi di samping itu pun dia nak jaga pada hamba dia supaya jangan zalim. Aku haram atas diriku akan zalim. Oleh itu maka jangan kamu buat zalim antara satu sama lain. Ini klik pada innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini nak menggambarkan pada kita, walau kita nak cakap apa, nak royak cerita sesuatu, mari daripada hati yang bersih. Jangan buat saja mulut, hati yang lain. Apa itu pun yang tak bersih. Begitulah buat upah kebajikan dengan hati tak bersih. Allah tak terima. Itu masalah terima. Sah tak sah suku. Orang munafik semaya sah. Sebab itulah tak ada kena semaya semula tu. Siapa nama tak keluar, aku akan nak bakar. Tu rumah orang munafik bila tak hadir jemaah. Bila hadir mai tak apa, tak kena bakar. Tak keluar aku nak bakar rumah ke tak keluar. Bakar mai semaya. Tak apalah. Walau hati dia tu kupur. Tak apa tu sakira bah tu hatta ke Allah Taala. Inna nahkumu bizawahid. Kita hanya hukum zahir. Wallahu ya'lamu ad-dhama'ir. Allah tahu habatin. Serah dia. Kita biarlah hukum zahir. Bila dia semaya hasil. Sah hukumnya. Sebab rokoknya bagus. Pada pandangnya cukup dengan rukun syarat, dengan tumak ninahnya. Bacaan pun kena. Maka hukum sah. Tapi dalam tak suci. Allah. Terima tak terima. Allah. Sebab kita jangan bangga dengan semata-mata zuhir amal. Allah ni hadir macam ni. Habis dia kata nampaklah semua agama duk keliling tahan hadir ni. Allah. Itulah. Amin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni al-hadis rawahu Ibnu Majah. Yang maksud adalah kitabul fitan. Dia bercakap tepat, kitab bercakap segala fitnah. Babu kaffil lisan fil fitnah. Dia masuk hadis ni dalam bab menegahkan, menahankan lidah pada fitnah. Kerana lidah ni besar pakai. Daripada cakap pada kita ni Allah. Fitnah lidah. Sebab tu nampak nak jadi keusak, baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul
khairan awil yasmut. Tengok mana hadis tapi huraian juga. Siapa yang adalah beriman dengan Allah dan Rasul, kan dia tak diumid. Siapa beriman dengan Allah dan Rasul, maka naklah berkatakan yang baik. Kalau tidak, diam. Kalau tidak, diam. Sebab tu orang yang tak pandai bercakap banyak mencabar. Baik diam. Nah, bila cakap jadi fitnah. Apa pula dalam hadis kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa adalah beriman dengan Allah dan Rasul. Jawab, cakaplah yang baik. Kalau tidak, diam. Jadi kalau bercakap tak baik, jawab bagaimana? Siapa yang adalah beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Mapunya kalau tak bercakap yang baik, klik pada tak beriman dengan Allah dan hari akhir. Maka ulama tanggung. Tangan ya ni iman tak sempurna. Mujur tanggung situ. Kalau turut zahir berat. Kalau turut zahir tu berat. Sebab jawab dia falyakul khaira awil yasmu. Tiba-tiba kita tidak kata khairan, kata syarran. Tak masuklah. Mana kata hundur balik, arti tidak beriman dengan Allah dan hari akhir. Kalau zahir berat. Ulama kata imanan kamilan. Tu ulama tanggunglah tu. Halusinya ulama dulu tanggung. Kalau turut zahir berat. Inilah perlu kita mainkan apa dia supaya kita dengar, supaya kita berasa takut dan gerun ke akhirat. Tu hak besar tu. Kalau kita lupa akhirat ke Allah, ya berani cakapnya cakap. Kadang-kadang kita orang mendengar tu bahasa siau apa tadi. Siap. Dia kata, siap lah. Kadang-kadang orang lagi. Buti. Nampak nak lampau, nak lajak tu. Gitulah. Sebab tu tak ada lah jalan lain untuk menjadi pagar kita, nak mengisah kita rajin mendengar agama dan dengan hati yang bersih. Semoga-moga Allah Ta'ala membersihkan. Itulah. Ni hadis aku pak dengan innamal a'malu binniyat, syarah dia tu deh. Tu dia masuk dalam kitab Kafil Lisan fil Fitnah dari Imam Tirmizi. Hadis ni pun dia riwayat juga, dia masuk dalam kitab Az-Zuhdi. Cara ke zahid hati. Zahid hati. Dan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu dia. Patut ada di belakang asal lagi. Nampaknya kita pun habis ni. Macam mana? Tidak apa yang kata berhenti lama-lama ni ke main lah. Siapa stesen dia lah. Siapa stesen dia. Sekali lagi. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada syarah Muslim. Ini syarah bagi sahih Muslim. Syarah bagi sahih Muslim. Nama dia tu hilang. Banyak dia panggil syarah Muslim gitu ya. Syarah sahih Muslim. Al-Minhaj. Bisyarhi sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sana dia jatuh lah. Kita Al-Minhaj. Bisyarhi sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Tapi mereka kata syarah Muslim. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam dia hadis, dia syarah hadis ni, hadis innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi kata telah ijma' oleh sekalian muslimun. Muraknya dia panggil itla'am. Murakkah kana ki muslimun ulama lah, bukan muslimun sampai kita orang awal pun. Tak tiba kita ni. Telah ijma' oleh sekalian muslimun, oleh ulama al-mujtahidun, telah ijma' atas besar tempat jatuh bagi ini hadis dan banyak segala faedahnya faedah ini hadis dan pula sahihnya ini hadis. Tu ijma' atas 2-3 perkara. Besar tempat jatuh bagi ini hadis. Yang kedua pula banyak segala faedahnya faedah ini hadis, lagi pula ijma' atas sahihnya ini hadis. Ya kadang-kadang hadis ni setengah hukum sahih, setengah hukum kata bukan sahih. Setengah hukum hasan saja.
Ada setengah hukumnya dhaif. Dia khilaf juga di kalangan muhaddisin. Hak ni ijma' atas kata sahihnya. Imam Nawawi kata. Lagi pula berkata Imam Syafi'i, yang nakal mai. Ini hadis masuk ia pada 70 bab daripada fiqh. Apa tu ada taklid nota kaki 3 ke bawah. Qauluhu kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia kata ini hadis masuk ia pada 70 bab daripada fiqh, telah mengeluar akan ini perkataan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullah taala pada kitabnya As-Sunanil Kubra. Dalam kitab Sunan Kubra dia rayak ni perkataan Imam Syafi'i ni. Kata ini hadis innamal a'malu binniyat ni masuk pada 70 bab daripada fiqh. Dan kata Al-Imam Ibnul Attar rahimahullah taala dia kata di mana? Pada syarah bagi Umdatil Ahkam. Di sana dia kata pada syarah Umdatil Ahkam dia kata bukanlah makna perkataan Imam Syafi'i yang tersebut itu kata ini hadis ni masuk pada 70 bab, bukanlah tersimpannya, yakni ini hadis tersimpan hanya pada 70 itu sahaja, bukan murad begitu. Apa? Dan sungguh murad Imam Syafi'i dengan itu perkataan tu ialah nak mubalaghah dan nak melampau pada banyak. Hingga kata aku 70. Dia ada lorak Melayu kita petani kadang nak ayat balaghah dia kata itu. Kata 70 kali pun tak ada apa. Ada orang kata gitu. Kata 70 kali pun tak jadi apa. Bukan murad 70 kadang-kadang tak hafal 70 pun kata tu. Terkadang beratus-ratus. Tapi murad bukan nak ke angka tu. Murad nak ayat tu sangat banyak. Kata banyak mana pun nasihat banyak tak jadi. Tu murad begitu Ibnul Attar kata. Bukan hanya sekadar 70 bab saja, bahkan lebih pada tu lagi. Lagu ada. Ada tu. Tu ada kata-kata dalam syair Melayu tu. Walaupun hidup 1000 tahun. Ada. Walaupun hidup 1000 tahun kinayah daripada panjang umur. Kinayah mana balaghah no ayat tu. Walaupun hidup tu panjang umur tu kata 1000, 2000, 3000 pun. Bukan murad nak dia kata 1000 tu benar. Adalah tu. Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Tanya maknanya tak ada guna. Dia panggil istifham ingkari. Rupanya istifham apa gunanya? Apa gunanya? Rupa tanya dah. Makna tak ada guna. Tu 1000, 2000 pun. Tengok Pak Iblis. Berapa ribu umur dia? Apa gunanya? Kita kata apa gunanya. Tapi Allah Ta'ala buat semua ada guna. Bila tengok Allah Ta'ala semua ada guna. Tu kita tilik sekat kita. Tilik nasbah dengan syariat. Tilik nasbah dari segi kata faedah tak faedah. Di sisi kita. Tapi tilik kata semua perbuatan Allah tak ada yang tak ada faedah. Allah Ta'ala buat semua ada faedah. Buat Iblis. Mujur ada Iblis. Iblis ada kita. Ke mana? Kalau tak ada Iblis, tak ada kita. Mana tak ada kita? Apa? Dengan Adam dalam syurga. Siapa buat sabab Adam keluar daripada syurga? Siapa buat sabab? Bila Adam keluar daripada syurga tu, siapa buat sabab? Tak Iblis. Fa waswasa lahum syaitan. Sebab Iblis. Lepas tu, kalau tak sebab Iblis, Adam tak kena keluar daripada syurga. Bila tak keluar daripada syurga, dalam syurga bukan tempat beranak. Bukan tempat melahir. Allah Ta'ala menjadi awal lagi ayat buat Adam jadi khalifah bumi. Duduk di syurga bukan jadi khalifah bumi. Tapi Tuhan buat filem. Jadi ada Iblis deki itu ini usaha supaya nak menjatuhkan Adam. Maka filem jadi begitu jatuh. Lepas tu nak lahir apa? Lahir anak cucu. Antara hak terbesar khairul khalqi wal anam.
iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas kita pula baki akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khaira ummatin. Kalau tilik situ tak ada tak molek Allah Taala buat. Betul kalau kita tengok jalan hakikat semua elok, semua elok. Ya, tengok Allah Taala nya. Sabit bagi orang tu orang panggil orang yang sampai ke situ, dia tengok af'an Allah Taala. Jadi kebajikan semua bagi orang tu. Nah, itulah. Aku balik ke sini. Itu maksud kata apa tadi? Yang Ibnul Attar kata bukanlah murad Imam Syafi'i kata hadis ni hanya masuk pada 70 bab semata. Tidak lebih tidak kurang, bukan murad. Begitu, hanya murad yang nak mubalaghah. Dan berkata Abdul Rahman Ibnu Mahdi dan lainnya rahimahumullah ta'ala, dia kata saya gia sepatut, seelok, sebaik. Terkadang bawa pada saya gia ni makna wajib pun ada. Nah, terjemah daripada yang bari. Yang bari terkadang pakai makna mesti. Terkadang yang bari makna seelok, sepatut. Terutama. Saya gia bagi orang yang mahu mengarang akan segala kitab. Saya gia apa? Ulih tu fa'il. Yang bari saya gia oleh bahawa mulai ia orang yang mahu mengarang tu padanya pada kitab karangan tu saya gia mulai dengan ini hadis. Tu nak. Mulai dengan ini hadis. Sebab apa tu? Boleh saya gia begitu? Supaya menjagakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, menjagakan atas. Tak lupa ada menjaga. Tambah. Supaya menjagakan atas mengesahkan niat. Supaya nak mengesahkan niat. Sebab kata kita nak baca wisah. Baca dengan kena dan betul dengan hukumnya. Supaya sah baca tu. Begitu juga rakaat sujud. Apa nak mengesahkan dia? Kena ada tamak ninah. Tekan syarat-syarat nak sah rakaat, sah sujud. Begitulah niat kita tu niat. Maka kita ada ni jantung hati. Puat. Allah Ta'ala menjadi ini tempat niat. Maka niat terkadang sah. Terkadang niat tak sah. Maka buat kita mulai dengan hadis innamal amalu bin niat. Supaya menjaga ke atas mengesahkan niat dan ikhlas padanya. Pada apa tu? Boleh kita klik pada niat tu. Dan sungguh telah buat akan demikian itu, kata Abdul Rahman tadi. Telah buat akan demikian itu, kita takrir, yakni mulai karangan dengan ini hadis innamal amalu bin niat ni oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala dan yang lain-lainnya. Imam Bukhari sendiri dalam kitab sahih dia tu. Sahih Bukhari tu mengandungi berapa ribu hadis dalam kitab sahih? 7,000. Setengah ulang-ulang apalah. Dia mula start kitab hadis banyak-banyak katakanlah beribu-ribu hadis dia tu, dia tulis tu. Dia mula dengan hadis ni dulu. Hadis pertama mulanya hadis innamal a'malu binniyat. Tu mana kata telah mulai oleh Al-Imamul Bukhari dan yang lainnya. Tengok cerita lagi kita tengok nota kaki. Maka mulai oleh mereka itu Imam Bukhari dan lain dengan dia yakni dengan hadis innamal a'malu binniyat ini mulai dahulu daripada tiap-tiap suatu yang lain pada hadis ni. Dia mula dengan hadis ni. Dan pula telah sebut akan ini hadis ni oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala pada 7 tempat daripada kitabnya As-Sahih. Imam Nawawi kata dalam kitab sana, tamat perkataan Imam Nawawi, intaha perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada syarah Sahih Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tengok nota kaki bawah tu. Kana ki qauluhu dan yang lain pada Imam Bukhari. Siapa lagi? Seperti Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala pada kitab dia As-Sunanin Saghir.
As-Sunanus Saghir. Dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan Imam Baghawi dalam kitab hadis dia Syarhis Sunnah, dia mula hadis pertama dengan innamal a'malu binniyat. Dan juga Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi pada kitab Umdatul Ahkam, dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan juga Zainuddin Al-Iraqi pada mata hadis Taqribul Asani Hasan ni, kata disyarah oleh anaknya Tarhut Tasrif tu. Zainuddin Al-Iraqi dia mula juga hadis ni dengan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Dan seperti Imam Nawawi sendiri. Hasan ni Imam Nawawi dah riwayat kata mereka itu mula dengan innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi sendiri pun dia mula dengan hadis ni pada beberapa kitabnya. Antara kitab Al-Azkar dia. Dia mula dengan hadis ni. Dan kitab Riyadhus Salihin dia mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Dan pada matan hadis Al-Arba'in, hadis 40, Imam Nawawi mula dengan hadis innamal a'malu binniyat juga. Dan di antaranya Imam Sayuti rahimahullah taala pada kitabnya Al-Jami'us Saghir min Ahaditsil Basyirin Nazir mula dengan hadis innamal a'malu binniyat. Itu dia di antaranya. Habis. Dan telah berkata Syekh Al-Munawi rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Allamah Zainuddin wal Millah, nama Muhammad Abdul Ra'uf Ibn Syekh Tajul Arifin Ibn Syekh Ali Nuruddin Al-Munawi. Ialah dia seorang murid yang melazimi ia akan Syekh Muhammad Ramli. Rahimahullah ta'ala. Telah lahir dan wafat dia tu. Apa kata dia? Dia kata begini. Di mana tu? Pada syarahnya, syarah bagi Syekh Munawi, nama Faidul Qadir alal Jami'is Saghir. Jami'is Saghir Imam Sayuti tadi disyarah oleh antaranya Al-Munawi. Dia kata begini. Bermula ini hadis, yakni innamal a'malu binniyat, ini ialah asal pada ikhlas. Dia kata. Dan ialah ini hadis innamal a'malu binniyat ni daripada jawami'il kalim, yakni daripada perkataan yang melengkapi dan meliputi ia akan segala perkara. Tu jawami'il kalim. Al-kalimul jawami'. Perkataan yang lengkap. Cakap sedikit, isi kandungan tu banyak. Yang lengkap. Ini setengah daripada di antara kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Setengah daripadanya jawami'il kalim. Dia bercakap pendek, tapi isi kandungan tu banyak. Sebab itulah tak cukup dan memadai semata-mata kita hafaz kalau tak memahami. Ini kebanyakan kadang-kadang banyak suka hafal Quran hadis, hafal hadis, tapi tidak mengaji dalam cara-cara uslub dia apa itu ni. Atau kata hafal hadis ambil yang tu. Apa dia coba. Tak ada lah hadis, tak ada. Tak ada lah hadis, yakni tak ada lah hadis apa maksud. Tak ada dalam hadis secara nassan, tapi secara istinbatan. Oi, luah ilmu hingga tak berpantai lah. Tu lah. Tengok ayat sebanyak tu ya. Berapa ribu ayat sebanyak tu terkandung dalam mushaf tu lah. Tapi hukum turunlah. Apakah beribu-ribu tahun pun tak lepas daripada Quran hadis lah. Dia kata isi kandung yang banyak. Apa kata tak ada dalam Quran hadis? Tak ada secara nassan, tak ada secara mantuqan. Secara mafhum banyak. Mafhum mukhalafah banyak. Ada nak mengaji kaedah dia. Baik. Itulah jawami'ul kalim. Tiada keluar. Yang tiada keluar daripada ini hadis. Yang daripada makna ini hadis. Oleh satu amalan pun. Satu amalan pun tak keluar daripada makna ini hadis. Ada niat. Semua sakungan niat. Yakni daripada perkataan apa dia?
yang tiada keluar daripada ini hadis, oleh ini daripada makna ini hadis, oleh satu amalan pun tak keluar. Dan kerana itulah, kerana mana? Kerana kata ini hadis ialah daripada jawami'il kalim, yang tiada keluar daripadanya oleh satu amalan pun, bab itulah jadi mutawatir dan bertalur-talur oleh naqalan daripada segala tokoh ulama min kibaril ulama rahimahumullahu taala, yakni daripada perkataan mereka itu dengan umum manfaat ini hadis. Sebab tu tak sunyi pada tu, dan besar martabat dan kedudukan ini hadis. Dan berkata Abu Ubaid rahimahullah taala, tiada ada pada segala hadis itu satu hadis pun yang lebih menghimpun dan lebih terkaya dan juga yang lebih manfaat dan yang sangat banyak faedah. Tak ada segala hadis, satu hadis pun yang lebih banyak dan lebih manfaat, lagi pula sangat banyak faedah daripadanya. Tu sangkut pada kata lebih menghimpun. Tak ada satu hadis lebih menghimpun daripadanya. Dan pula ia lebih terkaya daripadanya. Dan yang lebih manfaat dia sangat banyak faedah daripadanya. Apa yang tanazuk. Nah, daripadanya ni pada ini hadis innamal a'malu binniyat. Nah, sampai di sini intaha. Atau ambil daripada syarah Faidul Qadir. Wallahu a'lam. Sampai di sini tamatlah supaya senang kita menlatih ambil ustaz besar. Wallahu a'lam. Ada? Cukup lah. Sekarang jam ni hampir 12 lah. Kita duduk sini lah. Apa tu? Tak ada apa lah. Ke ada lagi soalan? Rasa apa cukup dah. Banyak dah ni. Oh. Apa tu? Tak ada apa-apa dah. Cukuplah. Cukuplah. Banyak sangat jemu. Cukuplah tu. Rasanya biar dia rasa kata tak memuaskan. Itu bagus. Kalau kata puas hati, tu kurang bagus sikit. Dah puas hati lain kali tak mau dah puas dah ni. Gitulah, sekadar itu saja dulu untuk kali ini, dan insya-Allah seperti biasalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan berlangsung lagi kalau tidak ada halangnya apa-apa. Dengan sekadar dulu untuk kali ini cukuplah dulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqi alaina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا عن مرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من التوابين، وجعلنا من المتطهرين، وجعلنا من الصابرين، وجعلنا من العارفين، وجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا،
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.